Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى أما بعد. Alhamdulillah, muslimin, muslimat yang saya hormati, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah bulanan menggunakan dua kitab, iaitu pertama Fiqhul Aqidah, kefahaman tentang akidah, dan yang kedua adalah kitab Fiqhus Salat, kefahaman tentang ibadah solat, yang mana kedua-dua kitab disusun oleh guru dan ayahanda saya Al-Fadhil Ustaz Haji Engku Ali bin Engku Endut, hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita mulai dengan kitab Fiqhul Aqidah, kefahaman tentang akidah, yang walau bagaimanapun telah masuk kepada fiqh sebenarnya. Telah masuk kepada perkara-perkara amalan. Ya? Kerana akidah ni asalnya adalah perkara-perkara keyakinan yang ada di dalam hati seseorang. Namun demikian, pastilah kita tidak dapat menafikan bahawa keyakinan yang ada di dalam hati seseorang manusia itu pasti akan mendorong kepada tindakan-tindakan, ya. Pasti akan terzahir, ya, pada amalan-amalan. Jadi itulah, ya, ayahanda saya memasukkan di dalam fiqhul akidah ini kaitan akidah dengan sekurang-kurangnya amalan di dalam rukun Islam. Ya, kita sampai ke muka surat 329, ya, 329, iaitu kaitan antara akidah dengan ibadah zakat, ya, amalan membayar zakat. Soalan, ya, di muka surat 329, terangkan kebaikan zakat dalam memberi penambahan penyuburan dan keberkatan kepada diri pengeluarnya dan pada hartanya, malahan kepada penerimanya, dan seterusnya meluas kepada masyarakat dan negara. Jadi akan disentuh, akan dihuraikan kebaikan zakat ini, ya, daripada sudut ianya memberi penambahan, ianya menyuburkan, ianya mendatangkan keberkatan, ya, al-barakatu ziyadatul khair. Yang dikatakan barakah itu adalah bertambahnya kebaikan. Kepada siapa? Nombor satu, kepada orang yang mengeluarkan zakat, orang yang membayar zakat. Yang kedua, kebaikan pada harta orang yang mengeluarkan zakat. Kemudian kepada penerima zakat. Bahkan kebaikan itu meluas kepada masyarakat dan negara. Jawapan. Perkataan zakat, asalnya zai, kaf, alif, ta marbutah. Ta marbutah. Mana kalau kita wakafkan jadi zakah. Kalau dalam bahasa Arab disebut zakah. Tetapi dalam bahasa Melayu kita sebut zakat. Perkataan zakat dalam bahasa Arab ataupun zakah dalam bahasa Arab bukan sahaja membawa erti suci, bersih
malahan dia membawa erti berkembang. Zakat ni boleh membawa erti berkembang. Macam kita kata tazkiyatun nafsiyat itu asalnya pembersihan. Tetapi kita juga boleh membawa makna satu bentuk perkembangan, berkembang biak, bertambah, atau meningkat subur. Ada barakah dan ada kebaikan. Pengertian-pengertian itu bukan semata-mata terbatas pada pengertian jua. Bukan sekadar hanya letak sesuatu istilah yang maknanya begini-begini, tidak. Dia ada kepada kenyataan realiti juga. Pengertian-pengertian pada kalimah zakah itu bukan semata-mata terbatas pada pengertian, yakni bahasa semata-mata, tidak. Malahan dia merentasi kepada kenyataan realiti yang berlaku. Kadang-kadang kita ada memberi nama-nama yang elok kepada anak-anak, kepada orang-orang tertentu, tetapi ada kalanya nama sahaja maknanya elok, tapi na'udzubillah min dzalik, perangai, tingkah laku tidak sesuai, tidak selari dengan makna yang elok itu. Jadi tinggallah nama itu hanya membawa kepada makna tetapi tidak diterjemahkan dalam amalan dan juga dalam realiti. Tetapi kalau untuk kalimah zakat ini, bukan sahaja perkataan zakah itu membawa makna yang elok, tetapi amalan zakah juga membawa kepada natijah yang elok. Sebagaimana yang termaklum bahawa hakikat harta itu ialah apa yang dimanfaatkan. Di sinilah orang-orang yang bakhil, mereka sangat tertipu dan sangat terperdaya. Mereka menyayangi harta for the sake of harta itu. Makanya apabila mereka berjaya mengumpulkan harta, mereka itu kedekut untuk membelanjakannya. Bahkan ada orang yang lebih malang lagi, dia kedekut kepada diri dia sendiri. Kalau kedekut kepada orang lain tu, kita fahamlah ya. Dia rasa aku yang penat susah-susah cari duit, cari harta, senang-senang nak kasih kat engkau percuma buat apa. Itu agak munasabah lah. Dan kalau kita lihat daripada sikap seorang manusia yang mementingkan diri sendiri. Tetapi lebih pelik lagi, orang yang sangat bakhil ini, bahkan harta yang dia kumpulkan itu dia tak mahu guna untuk keselesaan diri dia sendiri. Barangkali instead of dia beli kereta, dia lebih rela berjalan kaki. Instead of dia beli rumah yang selesa, dia lebih rela rumah yang sangat dhaif, yang sangat kita kata tidak selesa, semata-mata kerana rasa sayang. Bukan kerana zuhud, kerana tidak nak bermewah-mewah, bukan. Tapi kerana merasa terseksa, kalau sedikit pun daripada duit yang dikumpulkan itu keluar. Walaupun untuk kebaikan diri dia. Tak tergamak dia nak bayar makanan yang lazat kerana bagi dia itu membazir. Kerana bagi dia sangat rugi kalau harta yang dia penat lelah mencari itu hanya dibazirkan untuk makan yang sedap-sedap. Jadi itu kan lebih pelik lagi. Kerana apa makna diri harta itu? Apa makna diri duit tu? Kita katakanlah kalau kita duduk dalam satu bilik yang dipenuhi dengan timbunan wang-wang kertas, not RM100, penuh bilik itu, bayangkan kalau RM100 sudah penuh bilik, wah itu satu jumlah yang sangat besar. Tapi kalau kita terperangkap di dalam bilik itu, apa yang kita boleh manfaatkan? Bukan boleh kita makan duit itu. Bukan boleh kita minum. Bukan boleh kita itu misalnya terbang di atas duit, tidak. Jadi duit itu bukan diri duit. Tetapi duit atau harta itu adalah membawa kepada manfaat. Diterjemahkan kepada bentuk makanan yang menyihatkan tubuh badan. Dan rasanya juga sesuai dengan selera kita. Diterjemahkan kepada tempat kediaman yang selesa. Diterjemahkan kepada kenderaan yang bagus. Diterjemahkan kepada, kalau lebih luas lagi, daripada skop diri peribadi tadi, pergi kepada membantu orang yang susah. Zaman sekarang kita ni 2-3 hari ni, mulai daripada lebih kurang seminggu yang lalu, Sabtu yang lepas, rakyat Malaysia ada yang terjejas teruk.
dengan banjir yang tidak disangka-sangka. Jadi gunakan itu untuk membeli makanan, untuk menghantar bantuan, untuk mengupah orang membersihkan rumah dan sebagainya. Itulah baru terzahir kebaikan daripada harta. Tapi kalau harta hanya tersimpan di dalam bank, bank itu mungkinlah bank gunakan juga untuk melabur. Tapi kalau hanya tersimpan dalam peti besi rumah misalnya, apa maknanya? Kalau misalnya rumah itu terbakar, hangus, tidak ada apa-apa makna. Jadi duit ini untuk dibelanjakan, infak, untuk digunakan, untuk disuburkan, bukan untuk dikumpul hanya semata-mata untuk mengumpul duit. Itu tidak membawa kebaikan. Lain kalau orang mengumpul batu bata misalnya, dia boleh bina bangunan. Orang mengumpul kayu misalnya, dia boleh buat perabot. Orang mengumpul beras misalnya, dia boleh makan. Tapi kalau mengumpul duit semata-mata, tidak diterjemahkan kepada manfaat, itu sangat-sangat pelik dan sangat-sangat merugikan, dan bahkan orang tersebut boleh kita kategorikan sebagai orang yang sangat bodoh. Sudah penat lelah cari duit, tapi duit itu tidak dimanfaatkan untuk kebaikan dunia dan juga apatah lagi kebaikan akhirat. Dengan zakat, maka menekat suburkan kemanfaatan harta kepada pemberi dan penerima, kerana harta dapat dimanfaatkan secara merata, dinikmati bersama, tidak dimonopoli hanya oleh orang kaya, tidak. Kerana kalau kita lihat misalnya, ada orang yang banyak duit, dia minat kereta, lalu dia beli kereta yang mewah sampai 5 biji, sampai 10 biji, masing-masing tetap kereta yang mewah. Tapi at any one single point of time, dia hanya boleh drive satu kereta saja. Kalaupun dia ada 10-20 kereta sekalipun, dia tidak akan mampu memandu ke semua kereta yang dimiliki. Jadi alangkah lebih baik kalau faedah itu meluas. Maknanya mungkin dia hanya perlu kepada 2 atau 3 kereta sahaja. Tetapi yang lebihnya itu, mungkin dia boleh belikan van, dia boleh belikan transport untuk sekolah, untuk rumah anak yatim, untuk masjid, untuk klinik, hospital dan sebagainya. Barulah ada kebaikan di situ. Ini kan ada 20 kereta, dia hanya guna satu kereta pada satu-satu masa, 19 lagi hanya terperap. Hanya untuk kind of weird satisfaction. Mungkin dia rasa best masuk dalam garaj, dia menghayati satu persatu kereta yang dia beli, dia rasa satu kenikmatan. Tetapi itu satu benda yang tidak membawa manfaat kepada diri dia dan juga kepada orang lain, other than that kind of satisfaction saja. Dan satisfaction itu juga boleh jadi sangat temporary. Saya pernah ceritakan apa yang diceritakan oleh Ustaz Usam bin Datuk Badruddin, anak mantan mufti negeri Kedah, pada masa beliau berkuliah subuh di surau sebelah rumah saya, bagaimana keluhan seorang kaya yang mempunyai 5 buah kereta mewah mengeluh kepada Ustaz Usam bahawa dunia ini menipu. Dunia ini adalah penipu. Dan orang kaya ni sedar bahawa betapa dunia ini menipu setelah beliau itu mengumpulkan 5 buah kereta mewah yang beliau spend sekian puluh ribu untuk membayar bulanan kereta-kereta tersebut. Tetapi akhirnya oleh kerana diuji dengan penyakit lumpuh, beliau kata nilai kereta yang beliau boleh bawa atau boleh membawa beliau bergerak hanya RM200, iaitu kereta roda. Sedangkan kereta yang ratusan ribu atau mungkin ada kereta yang sampai jutaan harganya, itu hanya terperap di rumah atau dia dimanfaatkan oleh orang lain, tidak sebagaimana yang beliau asalnya gambarkan ketika beliau membeli. Jadi tidak dimonopoli oleh golongan kaya sahaja, tidak terlonggok dan beku, malahan cara penggunaannya adalah paling terbaik yang disalurkan peagihan manfaatnya melalui berzakat. Dengan berzakat, ia membersihkan kekeruhan percampuran dengan harta syubhah. Kan kita pernah sebut, mungkin seseorang itu tidaklah sampai mencari harta dengan jalan yang haram, tetapi tak dapat tidak,
ada elemen-elemen syubhah, ya, mungkin timbangannya tidak cukup, mungkin transaksinya ada elemen of misrepresentation, jadi genuine consent tidak terhasil, tidak ada redha yang sebenar. Mungkin ada elemen kalau kita bekerja salary, salary gaji, mungkin ada masa yang sepatutnya kita spend untuk kerja yang kita telah dibayar upah tapi kita spend untuk tujuan yang lain, dan pelbagai lagi ya, elemen syubhah. Dan kebekuan, jika sekiranya harta itu tidak mengalir, tersekat dan terlonggok beku dalam tangan setengah kelompok manusia sahaja. Jadi ada orang dia begitu bakhil, dia seronok mengumpulkan, dia katakan saya ada puluhan juta, atau mungkin ada orang yang sudah jadi billionaire, tapi beku begitu sahaja. Paling-paling hanya untuk memuaskan nafsu dengan jam yang mahal, dengan pakaian yang branded. Saya pernah dengar Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Khan, beliau membuat satu pembukaan minda yang sangat bagus, walaupun beliau bukan seorang ustaz, tapi alhamdulillah ya, nampaknya Allah bukakan hati beliau tu untuk melihat kepada realiti ya. Jadi kata beliau, orang yang sanggup ambil rasuah untuk dapat jutaan-jutaan harta ya, adakah kalau dia ada 5 jam mewah, dia nak pakai kelima-lima jam itu dua belah tangan bubuh jam? Tak ada juga. Hanya 1 jam saja yang akan dipakai. Mungkinlah orang yang berkenaan dia kata, tak apalah, saya akan tukar-tukar. Tapi what's the point? Jam ini hanya untuk melihat waktu. Kalau kamu ada 5 jam yang mewah, tapi kamu gagal melihat waktu sehingga kamu tidak solat pada waktunya, maknanya sia-sia. Lebih baik ada orang yang punya jam harga RM30 atau RM50, tapi dia pandai lihat jam dia itu sehingga dia tahu sudah masuk waktu sembahyang, lalu dia menunaikan fardu solat. Ya, ini jam harga sampai ratus-ratus ribu, tetapi waktu solat berlalu begitu saja, seolah-olah jam itu tidak memberitahu waktu solat itu bila. Jadi ini adalah kerugian. Atau beliau pernah bagi contoh juga, kalau orang itu sudah ambil rasuah sehingga duitnya jutaan, lalu dia buat rumah yang mempunyai katakan 10 bilik, tetap juga nanti dia akan duduk seluas punggung dia saja. Dia bukan boleh duduk oleh kerana dia kaya, rumah dia 10 bilik, bila dia duduk punggung dia itu memenuhi ke 10 bilik yang ada di rumah, tidak juga. Bahkan kalau dia meninggal dunia, itulah saiz kubur yang dia akan masuk seperti saiz kubur orang lain. Bukan oleh kerana awak ini kaya, maka kuburan awak nanti akan bersaiz besar stadium misalnya, tidak juga. Jadi ini hanyalah gurur, tipu daya. Nafsu kita itu terpedaya dengan syahwat, keinginan yang sebenarnya tidak membawa kebaikan. Seperti air lah. Air kalau dia itu mengalir, elok. Tapi kalau air itu bertakung, macam mana pun dia akan jadi busuk. Dia akan jadi berkulat. Begitulah harta. Harta itu kalau mengalir, dia akan jadi elok. Tetapi kalau dia itu berlonggok, bertakung, tidak bergerak, maka itu akan menjadi busuk. Tapi bukanlah busuk yang hakiki, tapi busuk yang metaforikal. Sebab harta itu bukan sahaja tidak membawa kebaikan, bahkan boleh terbau ya. Bagaimana harta itu mendorong empunya harta itu ke arah kejahatan dan keburukan. Bahkan zakat boleh menyuburkan kuantiti harta itu sendiri ya, dengan izin Allah. Bahkan orang yang mengeluarkan zakat itu rasanya harta itu tak pernah putus. Ada sahaja rezeki yang Allah kurniakan kepada dia, ada kalinya pada sumber yang dia tidak pernah terfikirkan. Jadi ada orang yang rasa kedekut, tak nak bayar zakat, tapi apa yang masuk banyak sepertinya bocor. Ya. Macam tak tahu pergi mana duit. Kan ada orang macam tu. Bukan gaji kecil, gaji tinggi. Ada orang gaji kecil nampak. Ya. Ada kereta, ada rumah, ada saving, ada itu dan ada ini. Boleh melabur lagi, beli tanah lagi, padahal gaji kecil. Tapi ada orang gaji besar, tapi tak tahu bagaimana. Tak tahu bagaimana duit dia. Lebih-lebih lagi orang yang memeras ugut, mengambil duit orang lain secara haram, ya, itu lagi tidak ada keberkatan. Walaupun dia peras ugut dengan jumlah RM5,000, RM10,000,
ratus ribu ringgit sekalipun, ya, harta yang dia dapat dengan jalan yang haram itu sekali-kali tidak akan membawa kebaikan kepada diri dia. Sedikit harta yang dikeluarkannya itu, iaitu yakni melalui zakat, sama ada sedar atau tidak, akan memberi pulangan, ya, berlipat kali ganda kepada pemberinya. Ia bakal meningkatkan kuasa membeli. Sebab kalau statik saja, ekonomi tak berjalan. That's why kadang-kadang saya bergurau dengan isteri, cakap orang perempuan ni sebenarnya mereka bagus, walaupun orang lelaki selalu komplain, alamak kalau perempuan lagi shopping macam-macam lah dia beli, itu beli, ini beli. Okeylah, itu daripada, kalau kita lihat daripada persepsi yang negatif, macam membazir pula kan, padahal tak payah beli pun tak apa, kat rumah dah banyak tapi beli lagi. Tapi daripada sudut yang positif, dengan minat golongan wanita untuk membeli barang-barangan yang dijual, maka ekonomi itu bergerak. Kalau harapkan lelaki misalnya, mostly lah, ada juga lelaki yang tidak demikian, tapi mostly macam lelaki, dia akan beli, dia akan pakai sampai lusuh. Bahkan kadang-kadang dah lusuh pun, kalau dia memang suka pakaian itu atau beg itu, dia akan jahit. Dia akan hantar ke kedai, baiki, repair, ganti zip dan sebagainya. Tapi wanita ada kalanya beg dia masih bau kedai lagi, dia sudah beli beg lain kerana dia minat dengan desain yang dia baru lihat itu. Jadi beg yang lalu pun mungkin baru pakai sekali, tapi sudah ada beg yang baru. Kalau lelaki biasanya lah memang dah tak boleh pakai beg itu, barulah dia ganti dengan beg baru. Tapi dari segi positifnya begitulah, oleh kerana adanya pengaliran keluar duit kepada pekedai, kepada peniaga, maka ekonomi itu menjadi rancak. Jadi pekerjaan juga menjadi stabil kerana perlu kepada pengeluaran, perlu kepada bekalan. Ia jadi bakal meningkatkan kuasa membeli, menambahkan pendapatan rakyat dalam negara secara keseluruhan. Kalau tak terkumpul pada orang kaya itu saja. Ini sudah diagihkan orang miskin juga membeli keperluan dia, membeli makanan, membeli pakaian. Lalu menggiatkan kegiatan ekonomi dalam masyarakat dan mewujudkan kestabilan ekonomi dalam negara, dan langsung dapat membasmikan pengangguran. Tadi kita dah cerita, bila dah ada aktiviti ekonomi, misalnya orang dah membeli pakaian lah, kita kata, orang perempuan suka beli baju, suka beli tudung, suka beli handbag, suka beli kasut. So, tentulah ada pekerja yang kena buat pakaian. Tentulah kena ada pekerja yang buat tudung. Tentulah kena ada pekerja yang bahkan jual handbag dan kasut. Jangan kata yang buat. Yang menjual pun perlu ada staff dia. Yang nak promosi. Ni akak, bag ni bagus. Genuine leather. Ini design dia terkini, itu ini. So ada. Di situ peluang pekerjaan. Dapat membasmi pengangguran dan juga mengurangkan kemiskinan. Hal ini dapat menjelaskan motif tindakan beberapa negara maju yang kafir, walaupun mereka bukan negara orang-orang Islam, negara orang-orang kafir, tapi mereka menyumbang derma yang besar kepada beberapa negara miskin. Tapi tentulah bukan kerana Allah, sebab mereka sendiri tidak ada keimanan ke arah situ. Tapi kenapa? Tetapi untuk membentuk kuasa membeli di kalangan negara miskin, macam dia plough back to the system. Bila dia menyumbangkan kepada negara miskin itu dapat gunakan duit itu untuk menjana ekonomi, nanti ekonomi itu akan datang balik kepada dia. Negara yang miskin yang dahulu tidak ada kuasa membeli oleh sebab ada bantuan daripada negara-negara maju ini, mereka sudah ada kebolehan untuk produce barang, untuk ekspor barang dan sebagainya, maka mereka juga akan import barang-barang lain yang mereka perlukan. Jadi ini satu bentuk pemberian yang sebenarnya menyuburkan aktiviti yang akhirnya pulangan itu is a win-win situation, yang memberi juga untung, yang mendapat bantuan juga untung. Jadi ini bantuan daripada negara-negara yang kaya walaupun mereka bukan negara Islam. Ada harapan mereka akan bertindak membeli produk pengeluaran barangan yang dihasilkan oleh negara kaya tadi. Dengan ini, kebukuan ekonomi akan dapat digerak alihkan kembali. Sebab kalau tidak, kalau dia tak kedekut, tak nak bagi bantuan kepada negara miskin itu terbelenggu.
di dalam kemiskinan, maka mereka tidak ada kuasa beli. Walaupun negara-negara kaya, negara-negara maju mengeluarkan produk-produk yang canggih, yang menarik, yang sebenarnya diperlukan, tetapi kalau the potential buyers tidak ada the ability to purchase, maka akhirnya ekonomi akan menjadi beku. Maknanya mereka akan stranded dengan barang-barang yang tidak mampu dijual. Benarlah firman Allah Subhanahu Wa Taala seperti berikut: وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Surah Saba ayat 39. Dan apa sahaja yang kamu infak, yang kamu dermakan, yang kamu belanjakan, وَهُوَ يُخْلِفُهُ, maka Allah lah yang akan menggantikannya. Sebab itu kalau orang-orang Arab, saya perasan masa di Jordan dahulu, apabila kita beli barang di kedai dia, kadang didoakan, kata dia Allahu yu'awid, Allahu yu'awid, moga-moga Allah memberi ganti kembali, duit kamu dah keluar beli barang di kedai saya, nanti Allah ganti. Wa huwa khairur raziqin, dan dia Allah Ta'ala adalah sebaik-baik yang memberi rezeki. Berbeza kalau amalan-amalan yang diharamkan, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu Allah tarik keberkatan. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Suratul Baqarah ayat 276. Yamhaqullahu riba, Allah membinasakan, yakni menyusutkan kebaikan, harta yang dia perolehi dengan jalan riba. Walaupun nampak banyak, tapi tidak ada keberkatan. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat, dan Allah menyuburkan, mengembangkan harta sedekah. Sama ada sedekah yang sunat ataupun sedekah yang wajib. Itulah yang kita namakan zakat, sedekah yang wajib itu. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Dan Allah Ta'ala tidak suka kepada setiap orang yang kufur dan melakukan dosa. Jadi termasuklah dosa yang berat adalah tidak menunaikan kewajipan membayar zakat. Bahkan di zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar sehingga memerangi golongan yang tidak mahu membayar zakat. Melalui zakat juga, jiwa orang kaya itu dan jiwa orang yang fakir itu, yang memberi dan yang menerima, akan berkembang subur dengan perasaan syukur. Ada rasa mesra, kasih sayang dan tolong-menolong. Kehidupan material orang kaya dan orang fakir juga akan berkembang, di mana orang kaya memperolehi motivasi untuk memperkembangkan keuangannya, sama ada secara individu atau usaha sama. Sebab ini dorongan, saya pernah dengar lah, orang-orang yang berniaga, antara sebab kenapa mereka itu ingin supaya perniagaan mereka itu berjaya adalah supaya mereka dapat menyumbangkan lebih banyak wang zakat kepada masyarakat Islam. Lagi maju perniagaan dia, maka the portion yang dia beri pada zakat itu juga makin besar. Ini satu bentuk motivasi bagi orang yang faham tentang kepentingan zakat. Jadi sama ada itu perkembangan harta secara individu ataupun secara cooperation, secara usaha sama, dan mempelajari pengurusan dan penggunaan harta yang lebih baik, manakala si fakir mendapat sedikit modal untuk diusahakan. Kalau tidak ada zakat, dah zero. Nak makan pun tak cukup. Mujurlah ada zakat, boleh dia survive dan boleh dia itu berusaha mempertingkatkan kemampuan diri dia. Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Fiqhuz Zakah, iaitu fiqh zakah, kalau kita ni fiqh solat, fiqh zakah ini kefahaman tentang ibadah zakat, pada muka surat 38 telah menyebutkan perkataan Al-Imamun Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Majmu'. Jadi saya Al-Qaradawi memetik kalam Imam Nawawi, yang mana memetik daripada penjelasan Al-Wahidi bahawa kadar tertentu yang wajib dikeluarkan daripada harta ini dinamakan zakat kerana ia menambahkan harta tersebut. Kan zakat yazku itu boleh bermakna subur, bertambah. Nama, yanmu, bertambah, subur.
Mengkayakannya dan memeliharakannya daripada perkara-perkara yang merosakkan. Syekh Ibn Taymiyah turut menerangkan, jiwa pemberi sedekah atau penderma menjadi bersih dan berkembang subur. Hartanya juga bersih dan bertambah dari segi pengertian. Boleh rujukan yang sama dalam fiqh zakat. Jadi kalau orang kita tanya, Ustaz, bukankah Al-Imam Ibn Taymiyah ni dia tak betul? Ya, bukan dia tak betul pada semua perkara. Ada perkara-perkara tertentu yang pegangan beliau itu melanggar ijma' para ulama, melanggar maksud sebenar daripada Quran dan Sunnah, ya, yang itu kita tolak. Tetapi tidak berarti Al-Imam Ibn Taymiyah ini salah semua. Ya. Banyak sahaja perkara-perkara dalam perkara fiqh terutamanya yang beliau selari bahkan mungkin lebih terperinci lagi huraian beliau dalam beberapa isu fiqh. Bahkan Al-Azhari mengatakan sesungguhnya zakat mengembang suburkan si fakir. Maksudnya orang yang fakir itu juga mendapat perkembangan. Ia adalah satu skim yang indah kerana zakat itu merealisasikan perkembangan material dan juga kejiwaan kepada si fakir. Bukan hanya dia dapat the material gain daripada sumbangan zakat. Bahkan jiwa juga kalau mungkin selama ini rasa dengki, rasa marah, rasa benci kepada orang-orang kaya, diganti dengan rasa bersyukur, rasa kasih sayang, rasa persaudaraan. Dan di samping merealisasikan juga perkembangan jiwa dan harta si kaya, orang kaya juga, selain hartanya menjadi lebih berkat, jiwa juga menjadi lebih tenang, hati juga menjadi lebih bertimbang rasa dan seterusnya. Ingatlah bahawa hakikat kembang biak dan kegunaan harta hanyalah harta yang bermanfaat apabila ia digunakan. Kalau simpan, itu tidak ada makna. Dan harta itu nanti berpindah dari satu tangan ke satu tangan. Harta yang tersimpan harta yang tersimpan semata-mata tidak akan memberi apa-apa manfaat dan tidak akan membawa kepada apa-apa pengembangan kesuburannya. Ia tidak bermanfaat kepada empunya harta maupun kepada orang lain. Sebagai contoh, katalah satu orang memiliki RM100 wang Malaysia. Malaysian ringgit. Ringgit Malaysia 100. Wangnya akan berpindah kepada orang lain, iaitu Muhammad misalnya. Ahmad ada duit 100. Dia akan transfer duit itu kepada Muhammad apabila dia membelanjakan kepadanya. Maka Muhammad pula boleh menggunakan untuk membeli keperluan daripada Mahmud. Bayangkan kalau Ahmad daripada awal sayang, tak nak gerakkan duit itu, hanya nak simpan dalam tabung atau dalam peti besi saja, maka tidak ada aktiviti. Oleh itu, wang dari Muhammad berpindah pula kepada Mahmud. Dan itulah seterusnya, Mahmud juga ada keperluan. Mungkin Mahmud menjual beras. Tapi Mahmud misalnya perlu kepada handphone untuk menguruskan bisnes dia. So, dia akan beli handphone pula. Dapat duit kepada tokey handphone dan seterusnya. Jadi wang tadi akan berpindah daripada satu tangan ke satu tangan yang lain. Dengan itu jugalah kegiatan ekonomi berkembang. Sebaliknya jika wang tadi disimpan oleh Ahmad, oleh orang yang mula-mula ada wang tadi, nescaya ia tidak dimanfaatkan olehnya. Dan tidak pula dapat digunakan oleh Muhammad, Mahmud dan oleh orang-orang lain. Panjang juga ya. Wallahu a'lam ya. Nanti kita akan sambung di muka surat 334. Lantaran itulah Islam mewajibkan zakat. (24) hari bulan 12 ya. Next 334. Baiklah, lantaran itulah Islam mewajibkan. Baik, saya lihat sejenak di ruangan chat ya, kalau ada sebarang soalan. Banyaknya bagi salam. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setakat ini bagi salam. Okay. Ada soalan daripada Puan Sharifah.
Salam Ustaz, adakah Ahlul Bait boleh menerima zakat sekiranya mereka termasuk di dalam golongan asnaf? Jazakumullah khairah. Ya, Ahlul Bait di sini merujuk kepada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik Al-Husaini daripada Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, ataupun daripada Al-Hasani daripada Sayyidina Hasan, iaitu zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan bertemu daripada anak kanda Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha alaihissalam. Jadi secara asal memang Ahlul Bait atau keturunan Nabi SAW tidak dibenarkan menerima wang zakat, tidak menerima wang zakat, tetapi ada peruntukan daripada wang dipanggil al-fai, iaitu daripada apa yang diperolehi hasil peperangan ghanimah. Kan satu masa dahulu bila berlaku peperangan, jadi pihak yang menang akan merampas, akan mengambil alih harta pihak yang kalah. Ini dipanggil harta rampasan perang. Ada peruntukan untuk Rasulullah SAW dan selepas itu untuk keluarga baginda, ataupun al-fai, iaitu yang diperolehi tanpa peperangan. Jadi takluk secara aman, juga itu yang sepatutnya disalurkan kepada keturunan Rasulullah SAW. Jadi tidak boleh menerima daripada peruntukan zakat. Tetapi mungkin atas dasar mengambil kira perubahan yang berlaku, iaitu yang dikatakan ghanimah itu dalam suasana yang ada ini ataupun al-fai itu tidak lagi masuk apa yang dikatakan harta rampasan perang, tidak lagi masuk apa yang dikatakan apa yang dibayar oleh negara yang ditakluk itu. Jadi ada para alim ulama yang mengambil kira faktor ini dan membenarkan Ahlul Bait apabila mereka tergolong, misalnya mereka itu fakir, mereka itu miskin, ataupun mereka itu ibn sabil, orang yang stranded, ataupun mereka itu gharimin, orang yang terbeban dengan hutang dan sebagainya. Maknanya yang penting tergolong daripada asnaf zakat, maka mereka boleh mengambil, kerana tidak ada sumber lain. Kalau dahulu ada sumber ghanimah, ada sumber fai. Sekarang yang tinggal hanya zakat, maka dibolehkan. Tapi kalau mereka nak menjaga dan mereka tidak mahu ambil daripada sumber zakat, iaitu hak mereka. Tapi dalam keadaan yang ada itu dibenarkan. Wallahu a'lam. Baik, kita bagi kepada kitab Fiqhus Salah, memahami ibadah solat, iaitu di muka surat 105 ya. Dah selesai kita tentang waktu sembahyang, iaitu Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dan Subuh. Kena eloklah kita baca semintas lalu ya. Zuhur waktunya bermula daripada gelincir matahari dari tengah-tengah langit hinggalah jadilah bayang sesuatu benda itu kelihatan lebih panjang daripadanya, yakni masuk waktu asar. Daripada matahari tegak atas kepala itu, kemudian matahari bergerak daripada keadaan tegak itu namanya zawal, gelincir, itu masuk waktu zuhur. Sehingga waktu asar itu bayang-bayang lebih panjang daripada objek. Dan waktu asar adalah bermula daripada habis satu zuhur, iaitu jadinya bayang-bayang itu lebih panjang daripada objek itu sendiri, selain daripada bayang rembang, hingga terbenamnya seluruh bulatan matahari, itu maghrib. Maghrib daripada terbenamnya matahari hingga hilangnya syafaq ahmar, kesan-kesan cahaya merah di langit itu hilang di ufuk barat. Kemudian isyak bermula daripada hilangnya cahaya merah di ufuk barat hinggalah terbit fajar shadiq. Dan subuh waktunya mula daripada terbit fajar shadiq hinggalah terbit matahari. So ada gap antara terbit matahari hingga yang dikatakan gelincir matahari masuk waktu zuhur tu, tak ada gap, tidak ada waktu sembahyang fardu di situ. Yang lain tu dia berturutan. Habis zuhur masuk asar biasa, masuk maghrib, habis maghrib, isyak. Ada juga yang mengatakan maghrib awal lagi habis, sebelum lagi isyak masuk, maghrib sudah habis. Dan yang pasti subuh habis belum masuk waktu zuhur. Ada gap yang panjang di situ. Baik, now kita pergi pada pembahagian keutamaan waktu sembahyang fardu.
Yang waktu afdal, sebab dia ada keluasan. Waktu sembahyang ni dia tidak, ini saja, this particular point of time saja boleh. Tidak, dia ada keluasan tapi dia ada beza. Walaupun ada keluasan, dia ada beza. Yang permulaan masuk waktu itu waktu yang afdal, waktu yang utama secara umum. Of course secara terperinci mungkin kita bincang tentang solat isyak, lebih afdal dilambatkan, ditakhirkan. Tapi secara umumnya yang paling afdal waktu solat adalah awal waktu. Masuk waktu kita pun solat. Dan ini memang menunjukkan satu kesungguhan. Yang kedua, tidak ada jaminan kalau kita tangguh-tangguh takkan ajal datang menjemput. Kemudian waktu ikhtiari maknanya boleh tak berdosa, iaitu daripada masuk waktu hinggalah ke akhir waktu. Daripada masuk waktu zuhur sehinggalah sebelum masuk waktu asar, boleh sembahyang zuhur bila-bila masa. Tapi yang betul tadi awal waktu. Ada waktu uzur atau waktu harus, iaitu waktu yang dibenarkan bagi orang musafir menjamakkan sembahyang. Ini waktu yang kita anggap sebagai uzur lah, asalnya. Mana boleh sembahyang zuhur dah habis, dah masuk waktu asar, tak boleh. Tapi ini untuk orang musafir tak apa, boleh. Ataupun mana boleh sembahyang siap-siap waktu asar, belum masuk waktu asar lagi, waktu zuhur boleh, dalam jamak takdim. Dan ada waktu haram, iaitu di akhir waktu yang dikirakan tidak sempat menyempurnakan, mana sempit sangat waktu yang baki tu, kita sembahyang pun tak habis. Itu waktu haram. Tapi ialah kalau walaupun kita katakan waktu haram, maknanya berdosa dia menangguh-nangguhkan sehingga sampai waktu macam itu. Tapi tetap dia kena sembahyang. Bukanlah kata waktu haram tak payah sembahyang lah. Bukan. Kalau dia belum sembahyang, tetap dia wajib sembahyang. Tapi dia berdosa kerana dia menangguhkan solat itu sehingga kalau dia solat pun, tak sempat habis solat pun, waktu dah habis. Maksudnya haramnya berdosa lah dia. Dengan penangguhan itu. Bukan berarti waktu haram, maka kalau dah tak sampai waktu macam itu, dia tak perlu sembahyang lah. Dah haram, bukan. Tetap dia kena sembahyang kerana dia belum sembahyang. Bahkan kalau dah keluar waktu pun, dia tetap kena qada. Tapi berdosa dia menangguhkan sehingga demikian. Kalau nak tangguh, nak lambatkan, ikhtiar, waktu ikhtiar jangan sampai sempit, sampai agak-agak masih luas. Masih maknanya kita sempat solat secara sempurna. Baik, ada juga waktu-waktu yang diharamkan sembahyang sunat, yakni sembahyang sunat saja-saja. Nak sembahyang sunat secara umumnya boleh. Nama pun sembahyang sunat. Lain sembahyang fardu, dia ada waktu dia. Tapi kalau sembahyang sunat boleh bila-bila masa. Tapi ada masa-masa yang tidak dibenarkan sembahyang sunat secara umum begitu. Kecuali kalau sembahyang sunat itu sembahyang sunat yang ada sebab yang telah berlaku. Bila berlaku sebab itu disunatkan sembahyang, itu lain. Tapi kalau saja Allah Akbar saja sembahyang sunat, secara umumnya boleh. Tapi ada masa yang dilarang. Bila dilarang jadi sia-sia, bila sia-sia dilakukan juga jadi haram. Sebab perkara ini perkara ibadah. Jadi kita buat ibadah yang sia-sia dengan sengaja. Baik. Selain daripada tanah haram Makkah, maknanya di tanah haram Makkah tidak ada waktu yang dikatakan tak boleh sembahyang sunat. Bila-bila masa boleh sembahyang sunat di tanah haram Makkah. Tapi lain daripada situ, ada 5 waktu yang diharamkan padanya bersembahyang dengan sembahyang sunat yang tiada baginya, yakni bagi sembahyang itu sebab. Saja nak sembahyang lah, sembahyang sunat. Boleh tak? Boleh. Tapi waktu ni janganlah. Seperti sembahyang sunat mutlak dan sembahyang tasbih. Sebab ini sebenarnya pada bila-bila masa boleh buat. So jangan buat pada 5 waktu ni. Atau ada sebab, tapi sebab tu datang kemudian. Seperti sembahyang sunat istikharah. Kita sembahyang dulu dan baru kita nak pilih kan. Atau sunat belayar, kita nak musafir, kita sunat sembahyang. Jadi musafir itu selepas daripada sembahyang. Jadi kalau waktu haram, tak boleh lah. Atau sunat ihram yang tidak dikerjakan di tanah haram Makkah. Adapun sembahyang sunat. Sebab apa sunat ihram tu? Sebab kalau di tanah haram Makkah kita dah cakap kan tidak ada waktu haram. Tapi dia ni nak sembahyang pada waktu haram. Apa sembahyang sunat ihram? Ihram tu kan lepas sembahyang. Lepas sembahyang sunat ihram barulah dia niat ihram. Jadi sebab tu datang kemudian. Dia diberi pengecualian kalau sebab tu datang dulu. Berlaku sebab tu sunat kamu sembahyang. Yang tu dikecualikan, boleh dilakukan walaupun pada waktu-waktu yang ditegah melakukan sembahyang sunat. Adapun sembahyang sunat yang ada sebab terdahulu. Kalau sebab tu datang kemudian, sama je, tak boleh. Sama macam sunat mutlak juga, tak boleh. Tapi kalau sebab tu datang dulu, then tak ada masalah. Tak haram sembahyang di waktu yang tersebut. Seperti sembahyang qada fardu.
Dia dah tertinggal sembahyang tu dulu, barulah dia wajib qada. So boleh. Orang tu misalnya dia sembahyang tertinggal qada, tertinggal zuhur. Jadi lepas sembahyang asar dia pun qada zuhur. Boleh. Atau qada sembahyang sunat yang disunatkan qada. Ada sembahyang sunat yang kalau kita amalkan boleh kita tinggal sunat kita qada. Ada juga sembahyang sunat yang tidak disunatkan qada. Tapi yang jadi sunat qada ni boleh lah. Walaupun pada waktu haram. Sebab dia berlaku dulu. Kamu tinggal sembahyang sunat tu. So kamu sunat di qada. Atau sembahyang sunat wuduk. Lepas wuduk baru sunat kita sembahyang. Atau tahiyatul masjid. Masuk masjid baru sunat kita sembahyang. Berlaku dulu. Sebab tu berlaku dulu. Bukan kita nak masuk masjid kita sembahyang. Tahiyatul masjid baru kita masuk masjid. Bukan. Kita masuk masjid dulu kan. Bila masuk masjid adalah sebab untuk kita tahiyatul masjid. Maka ini kan waktu haram. Tak apa. Tapi janganlah saja-saja pula. Saja-saja nak buat sembahyang sunat pada waktu tu, saja-saja nak masuk masjid dengan niat macam tu, jangan. Memang kita nak masuk masjid lah, nak sembahyang. Tapi waktu tu waktu haram. Tapi sebab tu berlaku dulu, tak ada masalah. Boleh. Boleh sembahyang tahiyatul masjid. Atau sebab berserta, maka tidak haram sembahyang di waktu-waktu yang tersebut. Seperti sembahyang qada fardu atau qada sembahyang sunat disunatkan qada, sembahyang sunat wuduk, tahiyatul masjid, gerhana, jenazah, nazar, minta hujan. So ada? Kenapa minta hujan? Bukan sebab kemudian ke? Bukan lepas kita minta hujan ke baru hujan? Bukan. Sebab tu dahulu. Sebabnya kemarau. Sebabnya hujan tak turun. Bila kemarau panjang, hujan tak turun, barulah kau minta hujan. Makanya, sembahyang istisqa ni sebab terdahulu. Iaitu hujan tak turun. Adapun hujan turun lepas istisqa, itu bukan sebab solat sunat. Itu natijah. Diperkenankan doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sujud syukur ni sebab dia ada elemen solat. Dia bukan solat. Tapi dia ada elemen solat. Itu sujud. Dia kena menghadap kiblat, kena ada suci daripada hadas. Ada orang main bola, asal dia boleh sujud, dia sujud. Tak menghadap kiblat, tak tutup aurat, tak suci daripada hadas, tak ada wuduk. Jadi sia-sia sajalah. Bahkan dibagi berdosa kerana membuat ibadah secara tidak sah. Jadi sujud tilawah ini ada elemen solat. Seperti solat. Syarat-syaratnya pun kena suci daripada hadas, kena menutup aurat. Jadi waktu yang diharamkan itu bila? Pertama, selepas sembahyang subuh. Bukan selepas subuh. Kalau subuh dah masuk, tapi kita belum sembahyang subuh, kita boleh je sembahyang sunat. Tapi sekarang ni subuh dah masuk waktu, kita pun dah solat fardu subuh. Lepas kita solat fardu subuh itulah waktu haram menunaikan solat sunat yang tidak ada sebab ataupun yang sebabnya datang kemudian. Kedua, selepas terbit matahari hingga tingginya kadar segalah dari kaki langit. Ada kita katakan masuk waktu duha. Atau 7 hasta mengikut pandangan mata. 7 hasta tu mengikut pandangan mata lah sebab matahari tu kan jauh nak berapa hasta nak pergi pada matahari. Tapi pada pandangan mata kita tu, matahari tu lebih kurang 7 hasta ke atas. Itu dah dikira, dah start hilanglah waktu tahrim tu. Tapi mulai daripada terbit matahari sehingga matahari kadar segalah. Kita bagi segalah. Kalau dalam bahasa Arab tu mungkin kita diterjemahkan seperti tinggi lembing. Ataupun tombak. Tapi kita tengok 7 hasta lah. Lebih kurang. Ketiga, ketika matahari tegak di langit, mana ngam-ngam sebelum masuk waktu zuhur tu. Waktu zuhur kan bila dia dah gerak sikit tu. Ni ngam-ngam, dia tegak, terbaca atas kepala tu, tu waktu haram. Kecuali hari Jumaat. Hari Jumaat tak ada yang tu. Hari lain ada. Keempat, selepas sembahyang asar. Sama macam subuh tadi. Bukan selepas masuk subuh. Masuk subuh boleh sembahyang sunat lagi. Bukan lepas masuk asar. Oh, ni dah masuk waktu asar ni. Dah tak boleh sembahyang sunat. Tak, bukan. Masuk waktu asar tu kamu boleh je nak sembahyang sunat. Tapi lepas kamu dah sembahyang fardu asar. Lepas tu kamu saja-saja nak sembahyang sunat. Iaitu yang tidak boleh. Jadi tak kisahlah hari Jumaat ke hari apa. Tak boleh lah. Yang boleh hari Jumaat tu yang tegak atas kepala tu je. Yang matahari ngam-ngam tegak atas kepala. Yang tu dilarang solat kecuali hari Jumaat. Tapi kalau lepas tunaikan solat fardu asar, walaupun pada hari Jumaat, tak boleh. Yang ni saya sendiri pun dulu, saya termasuk dulu, saya pun keliru. Mungkin kita
mengaji tak berapa faham, saya ingatkan, oh yang hari Jumaat ni applicable kepada semua. Maknanya kalau hari Jumaat lepas kita sembahyang asar pun boleh je kita nak sembahyang sunat. Saya ingat kalau begitu. Alhamdulillah lah ada orang yang tegur dan dia betulkan salah faham saya. Oh, rupanya yang pengecualian hari Jumaat itu hanya untuk waktu yang matahari tegak atas kepala. Tapi kalau untuk lepas asar atau lepas subuh sama je. Hari Jumaat atau hari lain waktu haram. Yang kelima, ketika matahari ke merah hadir waktu senja hingga matahari terbenam seluruh bulatannya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama tarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah bil alamin. Amin ya rabbal alamin.